Dalam sebuah rumah yang cantik, tinggal sepasang suami isteri yang bernama Encik Arif dan Puan Syafiqah Nabila. Encik Arif merupakan seorang doktor, manakala Puan Syafiqah Nabila merupakan suri rumah sepenuh masa. Puan Syafiqah Nabila disahkan mengandung setelah 2 tahun berkahwin. Pada suatu hari, Hai, buat apa tu? Lambatnya angkat call. Di mana tadi? Nak merajuk lah macam ni. Tak adalah, nak merajuk pun. Baru habis kerja ke? Oh, patutlah. Hari ni berapa ramai pasien buat swab test? 500? Ramainya. Kesian suami saya. Tak apalah, macam mana kan? Jihad kerja awak, kerja yang mulia. Doktor kan, frontliner. Tak apalah. So, lepas ni awak kena on call lagi ke? Oh, sampai malam. So, awak tu pakai full set PPE tak tu? Okay, sebaik awak pakai. Kalau tak, awak jangan balik rumah. Faham? Dah 3 bulan saya kena tinggal. Ya, saya faham kerja awak. Jangan risaulah, saja je musik. Oh, saya pakai mask ni nak ke mana? Oh, macam ni. Hari tu kan saya pergi check up baby. Lepas tu doktor tu cakap gula saya tinggi. So dia suspect saya kena kencing manis masa mengandung ni. So dia sarankan saya pergi jumpa Dr. Amirah, pegawai pemakanan dekat klinik dekat rumah kita ni. Sebab dia cakap Dr. Amirah tu doktor yang the best doktor pasal pasal pemakanan ni. So memang ramai lah ibu mengandung rujuk dekat dia. So itulah saya cantik ni nak pergi sana lah. Lagipun saya kan sekarang ni musim COVID, sebab tu saya pakai mask. Yang sanitizer pun saya ada bawa tau dalam handbag. Jangan risau, okey? Okey lah. Dah nak pukul 8 dah ni. Saya takut appointment saya lambat pula sebab hari tu doktor tu set pukul 8. Okey lah. Bye. Assalamualaikum Puan. Selamat datang ke klinik kami. Ada apa yang boleh saya bantu Puan? Oh, boleh-boleh. Minta IC? Okey, sekejap sekejap. Oh, nampaknya maklumat Puan tak ada dalam sistem kami. Tak apa Puan, saya rekodkan maklumat Puan dalam sistem kami sekejap. Sementara tu Puan boleh guna sanitizer dululah untuk langkah berjaga-jaga. Okey Puan, terima kasih. Puan boleh menunggu dekat ruang menunggu dulu. Nanti kami akan panggil Puan untuk jumpa dengan Dr. Amirah. Terima kasih. Puan, maaf mengganggu. Saya ada nak buat servis sikit ni. Ya? Oh, tak mengganggu pun. Salah apa tu? Adakah sekarang Puan mengalami simptom-simptom macam demam, batuk atau sesama? Oh, demam, batuk, rasa semua. Oh, tak ada. Alhamdulillah, masa ni tak ada lagi. Oh, tak ada. Tiga-tiga tak ada. Okey. Okey, soalan seterusnya, adakah Puan ada melawat ke luar negara dalam masa 14 hari ni? Di luar negara? Nurse, suami saya pergi ke bulan saya tak jumpa dia tau. Tak lagi nak pergi luar negara. Tak sempat nurse nak pergi luar negara masa ni. Semua flight cancel. Oh, tak ada juga. Okey Puan, soalan terakhir. Adakah Puan merupakan kontak rapat kepada salah seorang pesakit COVID-19 dalam masa 14 hari ni? Kontak rapat? Oh, tak ada. Masa ni kawasan perumahan saya pun zon hijau lagi pun. Okey, itu saja. Okey, terima kasih Puan. Puan, jom saya irim Puan ke bilik doktor. Dr. Amirah ke?
Saya Puan Nabila yang set point ni tadi. Okay, kita duduk dulu kan. Oh, saya sekejap Norma bagi betul. Hai, Assalamualaikum. Saya Cik Amira, pegawai pemakanan di klinik ini. Jadi, Puan apa khabar? Saya sihat Alhamdulillah. Sihat je. Baby pun sihat. Alhamdulillah, Puan sihat. Jadi, Puan tahu ke kenapa Puan diminta untuk bertemu dengan saya pada hari ini? Ya doktor, saya tahu kenapa saya kena jumpa doktor. Sebab minggu lepas saya pergi check up baby. Lepas tu, doktor pakar puan cakap gula darah saya tinggi. So, dia cakap saya berisiko lah untuk dapat diabetes masa kencing manis ni. So, dia sarankan saya untuk jumpa Dr. Amira selaku pegawai pemakanan untuk ajar saya macam mana nak kontrol pemakanan saya masa saya mengandung ni. Daripada data perubatan ni menunjukkan tahap gula dalam darah Puan agak tinggi lah sebenarnya yang berisiko untuk yang berisiko untuk menyebabkan Puan memperoleh GDM ataupun kita kenali sebagai diabetes untuk ibu hamil. Jadi untuk sesi pemakanan ni saya akan ambil masa dalam lebih kurang 15 minit. Puan okey ke? Boleh sangat doktor. 20 minit pun boleh. Saya free je. Doktor, saya nak tanya. Serius sangat ke penyakit saya ni? Sebab selama ni saya tak pernah tahu pun ada penyakit macam ni masa mengandung. Lagipun ni first time saya mengandung. Sebab sebelum ni kalau apa-apa pun tak ada. Selama ni pun saya makan macam biasa je. Tak ada pun macam yang mana-mana sangat ke. Cumanya kadang-kadang tu adalah macam craving dia manis tu ada. Tu je. Saya takut lah doktor macam mana ni. Saya boleh jelaskan dah. Sebenarnya penyakit GDM ni ialah penyakit yang dialami oleh ibu mengandung. Yang sebelum ni dia tak ada diabetes tapi selepas dia mengandung tu dia menghidap diabetes. Penyakit ni hampir 1 hingga 14% lah saya boleh katakan ibu mengandung dia akan menghidap diabetes. Kalau puan nak tahu sebenarnya penyakit GDM ni dia tak semestinya sebab ibu mengandung itu sendiri makan makanan yang terlalu manis. Tapi ia disebabkan oleh perubahan hormon oleh ibu mengandung yang menyebabkan insulin tak boleh dihasilkan dengan efisien. Sebab itulah tiba-tiba gula dalam darah tu akan meningkat ketika mengandung. Jadi sebelum tu boleh tak saya tanya Puan ada tak sejarah keluarga yang mempunyai diabetes? Alhamdulillah doktor, buat masa ni family saya tak ada lagi siapa-siapa yang hidap diabetes, sama ada mak saya ke ayah saya ke, memang tak ada pun. Jadi Puan tak adalah family yang menghidap diabetes. Okey, jadi itu merupakan satu berita baiklah untuk Puan sebab waktu ni Puan tak perlu untuk melakukan ujian pemeriksaan glukos lagi ataupun orang panggil minum air gula. Tapi Puan akan buat ujian ni ketika usia kandungan Puan berusia 5 hingga 7 bulan lah untuk kami cek kencing manis. Jadi buat masa ni kami akan cuba bantu Puan dalam mengawal gula dalam darah Puan. Puan okey ke setakat ni? Setakat ni cek darah okey lagi. Tapi doktor, kalaulah saya tak berjaya nak kawal gula dalam darah saya ni, nanti akan menjejaskan anak saya ke? Saya takut lah doktor. Kalau Puan nak tahu, penyakit ni kalau tak terkawal sebenarnya dia agak bahayalah untuk ibu mengandung dan bayi tersendiri. Sebab antara komplikasi yang ibu mengandung tu boleh hadapi, salah satunya ialah obesiti, penyakit kencing manis dan hipertensi. Penyakit ni akan ibu mengandung tu mungkin akan hadapi selepas dia melahirkan kelak. Mengalami keguguran ataupun untuk menghidap GDM bagi kehamilan seterusnya tu risiko dia agak tinggi lah. Kalau komplikasi untuk bayi Puan tu untuk dilahirkan seberat 4 kilo ke atas tu agak tinggi.
mengalami kematian ataupun bayi tu mungkin akan menghidap obesiti ataupun kencing manis ketika dewasa kelak. Ya Allah, betul ke doktor? Takutnya saya dengar. Ni first baby saya doktor. Macam mana ni? Ada apa-apa tak yang boleh saya buat untuk saya nak elak daripada dapat JJM ni? Kencing manis ni lah. Tolong saya doktor. Saya bergantung harap dengan doktor je. Doktor tolonglah apa yang doktor cakap lah. Nanti saya akan buat. Jangan risau puan. Segala penyakit pasti ada ubatnya. Tapi sebelum tu, boleh tak puan ceritakan serba sedikit amalan pemakanan puan untuk seharian? Maksudnya, kalau boleh puan ceritakan apa yang puan makan semalam dari pagi sampai ke malam. Saya tak berapa ingat sebenarnya doktor, tapi saya try lah apa yang saya makan semalam. Pagi breakfast, bangun tu naik subuh dulu lah macam biasa kan. Lepas tu minum air kosong segelas. Lepas tu dalam pukul 7.30, pukul 7.45 macam tu saya makan nasi lemak ayam. Lepas tu air teh seluam. Lepas tu saya makan kuih tu, kuih nona manis. Kuih nona manis tu 2 ketul dengan kuih keria. Kuih keria pun 2 juga rasanya. Rasanya betul tu breakfast saya. Lepas tu minum pagi, saya makan kari pak kentang 3 ketul. Lepas tu dengan apple sedang tu sebiji. Lepas tu air teh secawan. Saya makan dalam pukul 10 suku macam tu. Minum pagi. Lepas tu tengah hari pula nasi ayam gulai. Ayam tu sedang lah, tak besar sangat, tak kecil sangat. Dia sedang macam tu doktor. Lepas tu jus oren yang jenama marigold, yang kotak tu kan, tu secawan. Lepas tu ulam timun dalam 5 ke 6 keping macam tu lah. Lepas tu air kosong secawan. Lepas tu minum petang dalam pukul 5, pukul 6 macam tu lah saya makan. Saya makan donat bomboloni tu yang tengah viral tu, dalam 2 biji je, biji tak lebih. Lepas tu keripik pisang semangkuk, kudak-kudak pakai TV. Lepas tu dengan dalgona coffee yang tengah viral tu doktor. Nampak tak? Tu kita minum petang saya. Lepas tu malam, makan malam dalam pukul 8.30 macam tu, lepas isyak lah. Saya makan mi rebus dengan air kopi. Itu je doktor. Sikit saya betul dah doktor saya apa yang saya makan semalam. Itu je rasanya. Tak lebih tak kurang. Tapi saya betul dah doktor. Saya ingat lagi. Okay, itu je doktor. Kiranya semalam untuk breakfast puan ambil nasi lemak ayam, air teh, kuih nona manis dan kuih keria. Manakala untuk minum pagi puan ambil kari pak kentang 2 keping dan air teh juga. Untuk lunch pula puan makan nasi ayam gulai, jus oren, timun dan air kosong. Untuk evening tea, donat bomboloni coklat, dalgona coffee dan keripik pisang. Manakala untuk dinner puan ambil mi rebus dan air kopi dan supper dengan biskut lemak dan air melon. Jadi sebelum tu boleh saya tanya tak? Memang cara pemakanan puan sebelum ni pun memang macam ni ke ataupun berubah semenjak puan mengandung? Sebabnya daripada maklumat yang puan beri tadi, cara pemakanan puan ni agak terlebih sedikit. Tapi tak apa, jangan risau. Saya akan cuba bantu puan untuk pemakanan yang lebih sihat untuk kawal gula dalam darah puan lah. Sebelum mengandung, selera makan saya memang bukan macam ni doktor.
memang saya akan kontrol diet saya, tapi sejak mengandung ni selera saya memang berubah sangat-sangat doktor. Saya pun kadang-kadang baru perasan rupanya selera saya berubah kan. Sebabnya sebelum ni suami saya yang kontrol saya makan, tapi yelah, sebab dia kan doktor, jadi frontliner dekat hospital untuk kes COVID. So memang sebulan dulu ni memang dia jarang balik rumah. Kalau balik pun dah malam, saya pun dah tidur macam tu. Jadi memang seharian tu memang saya makan seorang-seorang je. Memang tak ada siapa yang kontrol saya makan. Memang saya makan ikut sekata saya je. Yelah, makan untuk 2 orang kan. Jadi apa semua doktor, memang saya akan rasa macam nak makan lagi. Nak makan lagi doktor. Saya pun tak tahu kenapa dengan saya doktor. Peninglah saya. Kalau boleh doktor tolonglah ubah apa-apa yang patut. Oh, saya faham. Kiranya suami puan jarang berada di rumah dan sebab dia frontliner dekat hospital. Jadi ini menyebabkan puan payahlah untuk kawal pemakanan puan. Sebab tiada orang yang perhatikan puan. Macam tu ke puan? Doktor, memang tak ada siapa pun perhatikan saya. Sebab parents kami pun memang kat kampung, tak duduk sekali dengan kami. Memang kat rumah tu tinggal saya dengan suami saya. Kalau dia tak ada, keseorangan lah saya doktor. Kalau boleh doktor tolonglah saya, sebab saya tak nak akan jadi masalah untuk baby yang akan lahir nanti. Doktor tolong ya. Jangan bimbang puan, saya boleh tolong. Jadi mengikut bacaan daripada data daripada berat dan tinggi puan, bacaan prakehamilan BMI puan adalah 24.5 di mana normal. Jadi kalau puan boleh tengok kat sini, jadual yang saya tunjukkan, BMI puan adalah dalam range yang normal. Jadi pertambahan berat badan puan yang disarankan adalah sebanyak 11 ke 16 kilogram lah untuk tempoh 9 bulan tu. Kalau untuk second trimester dan third trimester, puan disarankan untuk tambah berat badan adalah sebanyak 0.36 kepada 0.45 kilogram per week. Okay, puan boleh tengok dekat graf ni, kadar saranan pertambahan berat badan yang paling tinggi adalah terhadap ibu mengandung yang underweight lah. Sebabnya kenapa kami sarankan pertambahan mereka lebih tinggi, supaya bayi yang dalam kandungan tu memperoleh nutrisi yang secukupnya dan untuk mengelakkan daripada bayi tu lahir peramantang. Kalau kita boleh tengok juga, saranan pertambahan berat badan yang paling rendah adalah untuk ibu yang overweight. Sebabnya kita tak nak bagi ibu dan kandungan mereka obes dan ibu tu dalam keadaan tekanan tinggi, hipertensi. Jadi amat pentinglah untuk ibu-ibu mengandung sekarang ni untuk cakna akan pertambahan berat badan mereka. Oh, macam tu doktor. Oh, baru saya nampak proses dia. Sebab sebelum ni saya memang tak tahu pun. Yelah, sebab ni kan first pregnancy saya. Sebelum ni memang saya tak tahu. Memang saya tak ambil tahu pun pasal kencing manis masa pregnant. Memang saya tak tahu apa. So macam tu rupanya. Baru saya nampak sikit-sikit macam mana. Macam tu rupanya. Okay, jadi sekarang boleh tak kita bercakap lebih lanjut tentang cara pemakanan yang puan boleh ambil yang lebih sihat untuk kita kawal gula dalam darah puan. Boleh ke puan? Boleh sangat doktor. Saya pun seronok dengar kalau doktor sudi nak tolong saya. Saya okey je. Okay, jadi sebenarnya puan, keperluan tenaga untuk ibu mengandung ni dia akan sentiasa meningkat dari trimester pertama, kedua dan ketiga. Jadi kalau kita tengoklah dekat jadual ni, RNI daripada rujukan RNI Malaysia, untuk keperluan tenaga untuk trimester pertama, kadar pertambahan adalah sebanyak 80 kilokalori per day. Manakala untuk second trimester, pertambahannya adalah sebanyak 280, diikuti dengan third trimester sebanyak 470 pertambahan kalori per day. Dibandingkan pula dengan rujukan daripada IOM iaitu Institute of Medicine, kadar yang disarankan
Pertambahan kalori untuk second trimester ialah sebanyak 340 kilokalori dan untuk third trimester 425 kalori kadar pertambahan. Jadi untuk mengandung di Malaysia kita disarankan untuk menggunakan yang daripada RNI punya kerana ia lebih bertepatan dan bersesuaian dengan ibu-ibu mengandung di Malaysia. Jadi Puan boleh faham ke setakat ni apa yang saya terangkan? Oh, baru saya faham doktor. Sekarang ni saya kena ambil berat lah tentang pengambilan tenaga harian untuk saya semasa saya mengandung ni. Okey, sekarang ni saya akan tunjukkan dekat Puan contoh menu sihat yang Puan boleh amalkan. Okey, untuk sarapan pagi, Puan boleh ambil sandwich tambah dengan telur goreng ataupun salad ataupun tomato. Untuk minum pagi pula, Puan boleh makan kari pak. Tapi kari pak tu Puan ambil dalam kuantiti sikit je. 1 hingga 2 keping je. Sebabnya dalam kari pak tu ada kentang. Kentang tu kita tak digalakkan lah. Ibu mengandung tak digalakkan lah untuk ambil banyak sebabnya boleh meningkatkan glukos dalam darah. Untuk lunch pula, nasi putih 3 sendok, sup ayam dengan sayur 1 cawan. Untuk minum petang, Puan boleh ambil biskut ataupun kuih muih lah. Untuk dinner, Puan boleh makan bihun goreng. Tapi bihun goreng pun tak digalakkan sebabnya dekat dalam bihun goreng tu ada sos tu yang kita tak nak. Supper, Puan boleh ambil biskut tawar 3 hingga 6 keping dengan air susu. Air susu ni penting tau Puan untuk pembesaran tulang. Sekarang saya nak kongsikan satu lagi tips, iaitu mengambil makanan dalam kadar yang sikit tapi kerap. Sebabnya cara ni sangat baiklah untuk membantu insulin melakukan kerjanya dengan efisien. Protein juga amat penting untuk ibu mengandung untuk pembesaran tisu dan metabolisme. Antara sumber protein yang Puan boleh ambil daripada ikan, daripada ayam, daging dan susu-susu. Jumlah protein yang ibu mengandung perlu ambil dalam masa sehari adalah sebanyak 52 gram. Dan setiap trimester tu, jumlah protein ni akan meningkat. Dan yang paling banyak adalah trimester 3. Jadi, Puan okey ke dengan plan menu yang saya beritahu sebentar tadi? Menu plan yang doktor showkan ni nampak macam menarik. Saya pun macam terja nak cuba. Jadi saya akan buat yang terbaik lah untuk ubah cara pemakanan saya nanti. InsyaAllah doktor doakan ya. Soalan yang sangat committed dan open-minded. Saya yakin Puan akan berjaya dengan plan pengubahsuaian yang baru ini. Di samping itu saya juga nak cadangkan jugalah supaya memperbanyakkan senaman aktiviti-aktiviti ringan. Sebabnya senaman ni dia dapat membantukan mengurangkan kandungan gula dalam darah Puan lah. Antara senaman yang Puan boleh lakukan ialah mengangkat pemberat ringan ataupun melakukan proses regangan badan, dan Puan boleh melakukan senaman ini dalam tempoh 15 minit. Paling kurang 15 minit lah. Boleh ke doktor saya lakukan senaman? Tak bahayakan kat baby ke? Tidak. Itu yang first pregnancy saya. Takut apa-apa jadi ke nanti. Takut rahim saya tak kuat ke. Pun saya menjalan pun senang. Kadang-kadang dia pun ikut senang. Kalau tak nak maafkan je kerja dia doktor. Tak apa doktor kalau saya bersenam. Tak ada masalah Puan, malas sebenarnya. Aktiviti senaman ringan ni dia dapat membantu Puan untuk mengekalkan tahap gula dalam darah yang dalam keadaan normal. Tapi senaman tu perlu dihentikan jika Puan mengalami pening, rasa sesak nafas, ada pendarahan. Perlu dihentikan. Sebabnya untuk elakkan daripada komplikasi yang lebih teruk. Okey doktor, saya akan cubalah mempraktikkan apa yang doktor cakap tadi, makanan ke, aktiviti ke, sebab saya tak nak apa-apa yang buruk jadi kepada saya ataupun baby saya, sebab ni first pregnancy saya. Lagipun memang saya dan suami memang tunggu-tunggulah projek pertama kami ni. Doktor doakanlah saya semoga saya boleh berubah cara pemakanan saya agar lebih sihat dan lebih
yakin. Semuanya berjalan lancar. Okey, kalau tak ada apa-apa, nanti kita akan jumpa lagi dalam masa 2 minggu. Terima kasih Puan atas masa Puan hari ini. Okey, terima kasih doktor. Doktor, kalau tak ada apa-apa lagi, saya minta diri dulu lah. Terima kasih doktor. Assalamualaikum. Saya balik dulu. Ya, saya doktor. Nanti boleh tak awak tolong dapatkan saya nombor telefon suami Puan Syafikah? Sebabnya saya ada something sikit nak bincang pasal Puan Syafikah. Boleh doktor, boleh. Doktor nak suruh saya call sekarang ke? Boleh juga. Okey, sekejap Hello, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ni Cik Muhammad Arif ke? Suami Puan Nabila ya? Ya, saya suami kepada Puan Syafikah. Okey, macam ni Cik. Kami dari Klinik Kesihatan Kubang Pasu. Tadi isteri Encik Puan Nabila tu ada datang ke klinik kesihatan ni. Dan doktor yang merawat isteri Encik tu ada minta saya call Encik. Jadinya ada hal sikit lah kot dia nak bincang tu. Jadi tak apa, saya akan paskan handphone ni dekat doktor tu sekarang. Boleh ya? Okey, Cik ya. Yunus. Assalamualaikum Cik Arif. Saya Cik Amirah, pegawai pemakanan yang bertanggungjawab atas rawatan isteri Cik sebentar tadi. Maaf ganggu Cik. Boleh tak saya ambil masa Cik sekejap? Boleh cik, tak ada masalah. Lagipun saya sedang berehat sekarang ni sebelum saya sambung kerja saya semula. Sebenarnya pagi tadi saya ada buat janji temu dengan isteri Cik. Dan isteri Cik ni dia mempunyai masalah gula dalam darah yang agak tinggi lah, yang boleh menyebabkan penyakit GDM. Isteri Cik juga ada bagi tahu saya kalau Cik ni adalah frontliner dan 92 ni kurang pulang ke rumah, jadi menyebabkan isteri Cik ni payah untuk kawal pemakanan dia. Jadi boleh tak saya nak minta tolong Encik untuk bantu isteri Cik kawal pemakanan dia? Ya Allah. Maaf cik, saya tak tahu pula isteri saya berisiko untuk mengidap GDM. Boleh cik, saya akan bantu apa saja untuk isteri saya. Apa yang boleh saya lakukan cik? Jadi macam ni, saya dah sedia maklum bahawa Encik ni adalah pegawai utama untuk handle kes COVID yang melanda negara sekarang ni lah. Tapi boleh tak saya minta tolong Encik supaya Encik perbanyakkan call isteri Encik dan tanya pasal pemakanan Puan Syaf. Contoh je, tanya Puan Syaf makan apa, minum apa, supaya nanti dengan cara ni kita dapat kawal lah pemakanan Puan Syaf. Next, boleh tak kalau Encik cuba nasihati Puan Syaf kalau dia ada terlebih makan ataupun tidak teringat tentang kawalan pemakanan dia. Lagi better kalau Encik dapat melakukan senaman dengan Puan Syaf bersama-sama. Sebabnya kebiasaannya aktiviti yang dilakukan bersama-sama ni dapat menaikkan lagi semangat seseorang tu untuk lebih maju. Diharapkan perkara ini dapat memudahkan Puan Syaf lah untuk mengawal kandungan gula dalam darah beliau. Oh, baik cik. Saya akan cuba meluangkan masa bersama dan memerhatikan isteri saya. Okay, kalau tak ada apa-apa, terima kasih Cik Arif atas masa dan kerjasama yang diberikan. Terima kasih. Terima kasih cik atas keperhatian cik. Saya akan cuba beri kerjasama yang terbaik. Sama-sama. Berbekalkan konsultasi Cik Amirah, Puan Syafikah Nabilah berjaya melahirkan seorang anak baby boy tanpa sebarang komplikasi. Kini, Encik Arif dan Puan Syafikah Nabilah hidup dengan bahagia selamanya. Sekian sahaja daripada kumpulan kami. Terima kasih dan semoga kita berjumpa lagi pada masa akan datang.